Okay, jadi hari ni kita akan tengok 6.4 iaitu bentuk isi padu. Okay, isi padu. Jadi, ini kita imbas kembali sikit tapi cikgu takkan fokus sangat lah. Jadi ini apa yang kita belajar di minggu lepas. Yang pertama yang inilah 6.1 sifat geometri. Yang ni kita tak khususkan sangat. Yang kedua adalah bentangan. Yang ketiga adalah luas. Kita bentangan dan luas kita belajar sekali. So ada 6 bentuk yang kita belajar, iaitu yang pertama kubus, yang kedua cuboid, yang ketiga piramid, yang keempat prisma, yang kelima silinder dan yang terakhir adalah kon. Dan ada tambahan iaitu sfera. Sebab sfera dia di bawah 3 dimensi. Jadi ini adalah formula-formula dia. Cikgu harap kamu semua catatlah yang ini. Jadi ini yang kita akan jumpa untuk pengiraan bagi luas. Jadi kita sambung pembelajaran hari ini, iaitu ini adalah hasil pembelajaran untuk kelas hari ini. Yang pertama adalah kita akan menerbitkan rumus isi padu prisma, silinder dan seterusnya membentukkan piramid dan kon. Jadi kita akan jumpa prisma untuk isi padu ni, prisma, silinder, piramid dan kon. Jadi dan yang kedua adalah prisma, silinder dan sfera. Ada tambahan. Ini kita nak tahu hitung isi padu. Jadi ada tambahan iaitu sfera. Jadi kita takkan jumpa lah cuboid dengan kubus. Sebab apa kita tak jumpa cuboid dengan kubus? Kamu tahu tak kenapa? Kenapa kita tak belajar cuboid dengan kubus? Kamu tahu kenapa? Ke tak tahu? Tak tahu. Okey, sebab cuboid dengan kubus ni kita belajar waktu sekolah rendah lagi dah. Nak cari volume dia. Okey, kita pun masuk kepada yang pertama. Isi pada kubus ni kita tak belajar dekat tingkatan 2 sebab kita dah belajar waktu kita sekolah rendah lagi. Panjang, ni bahasa Inggeris. Okey, cikgu tengok video-video cikgu yang lepas. Kadang-kadang cikgu ada masukkan dalam bahasa Inggeris. Jadi kalau cikgu ada tertulis bahasa Inggeris atau tersebut bahasa Inggeris, cikgu minta maaf and then kamu betulkan sendiri ya. Sebagai contohnya cikgu pernah sebut 2 pi r untuk lilitan kan. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Melayu dia adalah 2 pi j. Sebab cikgu dulu belajar bahasa Inggeris, jadi cikgu get used pakai bahasa Inggeris sampai cikgu masuk degree. Jadi bila cikgu mengajar, cikgu tengok buku teks pakai bahasa Melayu. Jadi susah sikit lah cikgu nak betulkan. Sama juga segi 4 sama dengan segi 4 tepat kan. Cikgu selalu tertukar sebab yelah bila bahasa Inggeris rectangle dengan square. Jadi dia memang sangat berbeza. Tapi bila bahasa Melayu ni tiba-tiba sama dengan tepat, jadi kadang-kadang sebutan cikgu salah. Jadi harap-harap kamu jangan terlalu rigid dengan apa yang cikgu sebut. Kalau rasa salah, cuba check balik and then feel free untuk betulkan cikgu lah. Okey, jangan takut, jangan segan. Cakap pada cikgu, salah tadi tu. Jadi cikgu akan betulkan balik. Okey, clear lah. Okey, so kita masuk isi padu kubus. Isi padu kubus ni kita tak belajar sangat lah sebab kita belajar waktu sekolah rendah lagi. Panjang, darab lebar, darab tinggi. Ini adalah volume dia. Volume, tengok cikgu sebut volume. Isi padu, isi padu. So, ini tak boleh pakai merah. Okey, ni kamu catat je dulu isi padu kubus. Yang mana isi padu kubus adalah sama dengan panjang, darab lebar, darab tinggi. Kalau lah soalan dibagi 4, 4, 4, maknanya 4, darab 4, darab 4. So, kita akan dapat 4 darab 4 darab 4 berapa? 64. Bila isi padu, dia akan jadi cm kuasa 3. Mungkin kalau soalan bagi cm lah. Kalau soalan bagi milimeter, kamu tulislah milimeter. Tapi untuk isi padu kubus ni, cikgu rasa kita takkan ada. Kalau ada dalam soalan pun, mesti akan bergabung dengan bentuk yang cikgu tunjuk ke atas ni lah. Yang mana ada prisma, ada silinder, ada kon dan sebagainya. Okey, ini adalah kubus. Yang kedua adalah prisma. Okey, kalau kamu perasan tak ada cuboid kan? Okey, sebab apa? Prisma ni, cuboid adalah sejenis prisma. Jadi sebenarnya prisma ni di bawah, cuboid ni adalah di bawah prisma. Semua jenis prisma mempunyai keratan rentas. Kamu tahu tak apa itu keratan rentas? Tak tahu. Okey, let's say ada satu ni lah. Kita tengok ni lah. Contoh kat depan mata dah ni. Ini adalah cuboid. Jadi bila cuboid, dia potong dekat tengah-tengah ni.
Bila potong kat tengah-tengah ni, ia dipanggil sebagai keratan rentas. Okay. Contohnya kalau diri kamu kan diri kamu kita potong separuh. So itu adalah keratan rentas untuk diri kita. Iaitu dia seragam. Dia kiri dan kanan dia akan sama. Jadi same goes to cuboid ni, dia akan ada keratan rentas. Semua jenis prisma akan mempunyai luas keratan rentas yang seragam. Contohnya kamu tengok ni kan, bila cuboid dia bagi tahu luas keratan rentas dia sama. Dekat atas kita potong macam mana pun, kita potong kat sini, kita potong kat atas ni, kita potong kat bawah ni, kita potong kat bawah ni, mana-mana pun dia akan membentuk kiri dan kanan yang sama. Itu je nak bagi tahu. Jadi luas tapak dia akan sama. Okey, contohnya ini adalah kita buat start. Volume, dia nak terangkan volume tau. Jangan takut, jangan rasa pening. Sebenarnya nak bagi tahu volume. Kita belajar tentang mula-mula kita belajar luas kan dekat tapak dia ni. Kita belajar luas. Jadi let's say kalau volume dia adalah hasil tambah bagi tapak luas tambah. Macam contohnya buku ni. Cikgu tengah baca sekarang ni kan. Okay, let's say kalau buku sama. Ini yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Jadi dia akan bertambah. Dia akan jadi membentuk satu bentuk 3D. Yang mula-mula daripada 2D kepada 3D. Jadi itu adalah yang ni nak bagi tahu. Itu adalah sejenis volume lah. Jadi let's say kita tulis kat sini. Isi padu untuk cuboid. Dia akan sama macam yang tadi. Kubus. Panjang, darab lebar, darab tinggi. So, panjang, darab lebar, darab tinggi. Jadi, okeylah kita letak 4, 7. Cuba kamu tekan kalkulator dapat berapa. Dapat berapa? 112. So ini adalah volume dia. 112 kuasa 3. Itu untuk isi padu cuboid. Okey, prisma ni sebenarnya yang seterusnya adalah prisma. Prisma ni adalah, kalau kamu nak tahu, prisma ni adalah separuh daripada cuboid. Let's say cuboid ni kita potong separuh. Dia akan membentuk, ini adalah prisma. Kita pakai pen lain. Warna pink. Okey, ini kita potong separuh. Ini dan sepanjang-panjang ni adalah prisma. Jadi dia akan terbentuk yang ni. Jadi bila mana dia separuh daripada cuboid, prisma adalah separuh dari cuboid, ibaratnya isi padu separuh daripada, padam, kamu tengok yang ni. Yang ni prisma kita dah mula belajar yang ni. Yang ni dalam topik ni. Isi padu prisma adalah sama dengan dia separuh daripada isi padu cuboid. Kita potong daripada tu. Cuboid. Okey, sabar. Kan kalau kamu perasan kat sini, bila cikgu nak buat, cikgu perasan macam mana kita nak ambil lebar. Dan ni kan kita nak ambil kita punya panjang kan, dia tak sama. Sepatutnya sebenarnya dia punya tapak ni berbeza. Tapak dia adalah segitiga. Bila segitiga, kamu akan belajar tentang apa? Teorem Pythagoras, luas segitiga kat sini. Jadi sebenarnya sambungan bagi isi padu cuboid ni adalah luas tapak darab tinggi. Okey. Kita ambil kat sini, betulkan nota kamu sikit. Luas tapak darab tinggi. Okey, nak masuk. Okey, luas tapak darab tinggi. 1/2 darab panjang darab lebar darab tinggi. 1/2 darab panjang darab lebar darab tinggi. Saya nak masuk. Okay, darab tinggi. Jadi, dia punya conclusion dia adalah luas keratan rentas sebenarnya dia panjang lagi. Darab tinggi. Okay, ini dia punya sebenarnya formula dia.
dia punya conclusion dia. Jadi untuk prisma sebenarnya dia adalah luas ke rata rentas darab tinggi. Sebab tu cikgu explain tadi luas ke rata rentas. Bila luas ke rata rentas, macam cikgu bagi tahu, dia adalah kita potong di setiap satu ni kan. Okey, kita potong di setiap satu ni. Contoh kita nak tahu ke rata rentas dia. Bila kita potong sebenarnya yang terbentuk adalah segitiga. Bila segitiga, luas ke rata rentas dia adalah segitiga. Segitiga apa dia? Kita ingat segitiga dia punya formula 1/2 kali base dia. Cikgu pakai bahasa Inggeris lah. Tapak. Okay, sorry. Tak apa, kita pakai bahasa Melayu. Tapak darab tinggi. Bila tapak darab tinggi, darab tinggi. Okey, itu adalah segitiga. Bermakna dekat bawah ni adalah contoh soalan dia. Kita pun ambil soalan ni. Contoh. Cari cara jawab dia. Kamu salin je dulu bentuk segitiga. Kamu salin je dulu bentuk prisma tu. Saiz dia and then kamu ambil contoh ni. Cikgu tunjuk. Kamu ambil cara jawab dia macam mana. So yang baru masuk ni, sekarang kita belajar volume. Jadi kita masuk pada bentuk yang pertama iaitu prisma. Okey, macam mana nak kira prisma? Ini yang cikgu tunjuk cara pengiraan dia. Isi pada prisma, ini terbentuk macam mana hasil dia, macam mana nak kira. So, cikgu kalau kamu tak faham, tak apa. Cikgu akan tunjuk contoh. Daripada contoh ni, kamu akan faham lah. Okey, ini adalah contoh soalan dia. 8, 5, 12. Macam mana kita nak dapatkan dia? Ini contoh pengiraan dia. Okay, kita tulis dulu isi padu prisma sama dengan luas ke rata rentas. Ini yang cikgu tulis kat bawah tu kan. Luas ke rata rentas darab dengan tinggi. Yang biru lah. Yang biru. So, luas ke rata rentas kita adalah segitiga. Bila segitiga, 1/2 darab base dia 8 darab tinggi. Tinggi kita berapa? Kita tak tahu kan? Jadi kat sini kita akan imbas kembali teorem Pythagoras. Cikgu cantum kat sini. Kalau kamu punya ruang buku tulis tu, tulislah yang betul-betul sikit. Pythagoras. Pythagoras yang mana C kuasa 2 adalah 5, 4. Kat sini adalah 4. 5 kuasa 2 tambah dengan 4 kuasa 2. So, kita akan dapat 5 kuasa 2, 25. 4 kuasa 2 adalah 16. 25 tambah 16. 41. Ya ke 25? 4 kuasa 2 apa? 16. Tolak. Kan, kat sini. Cikgu tersalah. Apa nak jadi cikgu hari ni? Okey, kat sini 5. Sorry ya. 5 kuasa 2 sebab ni hypotenuse kan. Hypotenuse 5. Lepas tu kita nak tahu height. Height kita letaklah B. C kan. B kuasa 2 tambah. Maknanya 5 kuasa 2 adalah 25. 25 B. Jadi kita nak tahu B, 25 tolak 16. So, 25 tolak 16 sama dengan 9. So, B kita adalah, kita square root kan, kita akan dapat 3. Jadi, dia punya ketinggian 1/2 kali 4 kali 8 kali 3. Dia punya ni. Okey, itu adalah kerata rentas bagi segitiga. Darab tinggi dia adalah 12. Ini adalah cara pengiraan dia. 1/2 darab 8 darab 3. Kita akan dapat 12. 12 darab 12 sama dengan 144. Ini adalah luas bagi prisma. Okey, dalam banyak-banyak yang cikgu terang, ini yang paling penting. Jadi bila soalan bertanya tentang prisma, kamu kena ingat ini. Yang ni. Dia punya formula dia.
Tapi yang baru masuk, cikgu ulang balik sekejap. Hari ni kita akan belajar isi padu. Hari tu kita dah belajar luas. Ini yang cikgu buat hari tu kan dalam kelas sebelum kita tutup kelas kan. Okey, jadi hari ni kita akan belajar berkenaan isi padu. Okey, isi padu ni kita hanya belajar tentang prisma, silinder, piramid, kon dan sfera. Kita tak belajar tentang kubus dengan kuboid. Kenapa? Kubus dengan kuboid ni adalah benda yang kita dah belajar waktu sekolah rendah. Panjang, darat lebar, darat tinggi. Itu cara untuk cari volume dia. Okey, bila kamu masuk terus pada prisma, prisma ni adalah sebenarnya separuh daripada kuboid. Ini cikgu tunjuk isi pada kuboid panjang, darat lebar, darat tinggi. 4, darat 4, darat 7. Contoh kalau soalan dia bagi 4, 4, 7. Okey, ni cara dapat dia. Tapi bila prisma, kita potong sebenarnya prisma ni adalah potong separuh daripada kuboid. Ni isi pada prisma, ni cikgu tunjuk. Isi pada prisma adalah separuh daripada isi pada kuboid. Tapi kita belajar tentang satu perkataan baru iaitu luas keratan rentas. Luas keratan rentas tu apa cikgu? Luas keratan rentas tu adalah bila mana satu bentuk tu kita potong pada separuh. Okey, contoh kamu tengok dekat sini prisma. Ini bentuk prisma kita dah jumpa waktu luas itu. Bila kita potong separuh tu dia akan terbentuk luas keratan rentas yang sama. Okey, jadi isi pada kuboid ni hasil dia adalah luas tapak darab tinggi. Okey, ini adalah hasil dia. Kalau kamu explore ke lebih, dia akan sebenarnya dia panjang, darab lebar, darab tinggi. Dia sebenarnya terhasil adalah luas keratan rentas, darab tinggi. Ini dia nak bagi tahu terbitnya macam mana formula tu. Tapi kalau kamu pening, kamu terus tengok pada yang contoh cikgu bagi tahu ni, isi pada prisma adalah sama dengan luas keratan rentas, darab tinggi. Luas keratan rentas tu yang mana satu? Let's say kita tengok prisma. Tengok luas keratan rentas dia adalah sebenarnya bentuk segitiga. Okey, segitiga kita ingat formula dia. Ni sebenarnya bila tambah sebab dia revise balik. Segitiga macam mana nak cari dia? 1/2 darab tapak darab tinggi. Sekarang ni kita dah tahu. Soalan dia bagi segitiga adalah 8 kat tepi 5. Macam mana kita nak tahu tinggi dia? Pakailah teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras pula dia bagi tahu hypotenuse 5 kat sini. Kita nak cari tinggi. So 5 kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah A kuasa 2. 4 ni. Jangan ambil 8. 4 separuh saja kan. Jadi kita cari dapatlah tinggi iaitu 3. So sebenarnya segitiga dia adalah 1/2 darab base dia 8 darab tinggi dia 3. And then darablah tinggi bagi prisma ni 12. Jadi 12 darab 12 kita akan dapat 144. Jadi yang paling penting sekali kalau soalan tanya tentang prisma, kamu ambil je balik dekat sini. Okey, jadi kita masuk bentuk yang kedua, isi padu silinder. Isi padu silinder pun dia ada formula dia, iaitu mari kita ambil isi padu. Ini kamu salin. Sambil kamu dengar cikgu explain ni, salin. Isi padu silinder adalah sama dengan, kita tahu tadi, luas keratan rentas darab dengan tinggi. Okey. Same goes tu. Sebab tu term untuk hari ni kita belajar iaitu luas keratan rentas. Luas keratan rentas ni yang mana bila kita potong separuh kan. Ini bentuk dia bulat bila kita potong. Kita potong kat atas pun dia akan membentuk benda yang sama, bulat juga. Kita potong kat bawah pun dia akan membentuk bentuk yang sama iaitu bulat juga kat tepi, kat bahagian kiri ni. Jadi dia adalah luas keratan rentas darab tinggi. Luas keratan rentas untuk kita punya ni adalah, kan ini bulat. Okey, kita imbas kembali. Take note, kita akan imbas kembali. Luas adalah luas bulatan. Garis sikit, imbas kembali. Luas bulatan adalah, berapa? Ingat tak berapa? Formula luas bulatan. Pi J kuasa 2. Betul. Pi J kuasa 2. Maknanya luas keratan rentas kita kan bulatan. Jadi luas keratan rentas kita adalah bulatan. Pi J kuasa 2. Darab dengan tinggi dia. Darab tinggi. So ini adalah formula dia. Tengok kat sini. Kalau kamu ada highlight kat tepi, kamu tu, highlight. Ini adalah formula dia. Isi pada silinder sama dengan Pi J kuasa 2 darab T. Ataupun tak nak letak darab ni, takut kita pening. Dia sama juga Pi J kuasa 2 T. Macam tu. Tak payah letak X tu. Tak payah letak darab. Okey. So, contoh kita ambil. Tengok dia dah ada bagi soalan.
Kita pun cuba buat. Isi padu silinder. Okay, cuba kamu buat dulu. Kita pun tulis tak payah tulis kat atas ni. Ni dia nak bagi tahu, cikgu nak terangkan je macam mana terterbitnya dia punya formula macam ni. Jadinya kita pun tulis je pi j kuasa 2 t. Kita masukkan, dia diberi pi adalah 22/7. Okey, 22/7. Jari kita berapa? Jari kita berapa? 7 ke bagi separuh? Okey. Bagi separuh, bukan 7. 7 tu diameter. Ingat kan cikgu bagi tahu itu. Ini adalah panjang dia adalah diameter. Ini bulatan kan. Bila ni center di tengah-tengah pusat, yang panjang ni adalah diameter. Separuh dia akan jadi jejari. Okey. Jadinya jejari dia adalah 7/2. Cuba someone tekan kalkulator. 7/2 dapat berapa? 3/5. 3.5. 3.5. Jadi kamu masukkan kat sini 3.5 kuasa 2 darab T. T dia dah bagi 12. Okey, cuba tekan kalkulator. Tetap. Sambil-sambil tu salin. 462. 462. Betul. Yang lain dapat? Dapat. Okey. Jadi inilah cara pengiraan dia. Isi padu silinder pi j kuasa 2T. Itu adalah formula dia untuk dapatkan isi padu dia. Okey, sekarang dah masuk pada silinder, kita pergi pula pada piramid. Pada piramid ni 1/3. Okey, isi pada piramid. Isi padu piramid sama dengan 1/3 darab dengan luas tapak darab dengan tinggi. Okey, untuk isi padu piramid ni, kamu tengok dia bagi tahu luas tapak darab tinggi. Kita tahu luas tapak dia dekat bawah ni. Dia adalah segi 4 sama dan sama sisi. Okey, piramid ni sama. Jadi, luas tapak kita tahu segi 4. Segi 4 adalah length pula, panjang darab lebar. Darab lebar atau tinggi lebar. Jadi dekat sini 1/3. Tak payah. 1/3 darab tapak tinggi luas tapak 4/4. Okey, dia tak ada pi. Okey, so ini adalah formula dia. Luas tapak darab tinggi. Jadi, ini yang kamu perlu highlight dalam nota kamu. Dia punya formula. 1/3. Dia bukan macam silinder kat atas tu. Dia tak perlu explain dia tak ada penerangan yang panjang. Yang ini 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Jadi, mari kita tengok contoh dia. Isi padu piramid. Isi padu piramid 1/3 luas tapak dia adalah, kita tahu kan ini adalah square. Square ni segi 4 sama. Luas tapak dia adalah panjang darab lebar lah ataupun panjang darab tinggi. Okey, jadi dia adalah 4. Tengok 4, dia pun maknanya kat sini pun 4, kat sini pun 4, kat depan pun 4. Jadi 4 darab 4. Tu luas tapak dia. Darab tinggi. Tinggi dia berapa? Dia bagi tak tinggi dia berapa? 3 ni kat tepi ni. Jangan tak nampak pula. Dia terselit di nota cikgu ni. Dekat 3 ni. So, 3. Tekan kalkulator dapat berapa? $16. 16. Yang lain semua dapat 16 lah. Mari cikgu tengok. Okey, betul. 16 cm kuasa 3. Okey. 16 cm kuasa 3. So, kamu kena take note kat sini. Kamu nampak tak dia akan terbentuk macam ni. Kalau masuk soalan kebat,
dia takkan bagi kadang-kadang nilai height. Ni kan soalan ni dia bagi 3. Tapi in case kalau dia tak bagi. So kamu kena take note kat sini. Mana cikgu punya cursor. Imbas kembali. Imbas kembali apa? Kita akan imbas kembali apa? Teorem Pythagoras. Betul. Betul. So take note kat sini. Kadang-kadang bila tengok soalan macam pening-pening kan, banyak tulisan apa benda kan. Sebenarnya adalah kamu kena ingat juga teorem Pythagoras. So mari cikgu tengok sikit kat atas ni. Kat atas ni berkaitan bulatan. Jadi kita akan imbas kembali luas bulatan. Dekat prisma, kamu kena take note kat sini. Kita akan imbas kembali. Apa dalam prisma kita akan imbas kembali apa? Teorem Pythagoras. Bagus, terima kasih. Sebab dia melibatkan segitiga. Teorem Pythagoras. Jadi take note dalam buku nota kamu. Kita akan ingat benda ni. C kuasa 2 tambah A kuasa 2 tambah B kuasa 2. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jadi masuk kita back balik pada ni. Tengok isi padu piramid. Dapatlah ini. Okey. Pergi pula pada kon. Pada kon kamu nampak tak? Awal-awal pun dia dah bulatan. Jadi sebab kita sebut tentang imbas kembali kan. Jadi kita imbas kembali berkaitan dengan apa? Isi padu bulatan. Luas bulatan. Luas bulatan. Betul dah tu. Bulatan tu dah ada. Luas bulatan dulu. Luas bulatan adalah apa-apa? Pi J kuasa 2. Pi J kuasa 2. Pandai. Okey, jadi pi J kuasa 2. Ya. Jadi kita pun cikgu ambil pen lain sikit. Okey, isi padu kon sama dengan 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Okey. Yang ni macam kamu familiar tak tadi? Macam apa dia? Dia punya formula. Macam kita punya piramid. Betul. Okey. Jadi tapi beza dia punya tapak ini adalah segi 4. Kita punya tapak adalah bulatan. Jadi luas tapak kita nak masukkan berapa? Darablah pi J kuasa 2 darab tinggi. Nampak? Jadi 1/3 pi J kuasa 2 T. So ini adalah formula dia. Highlight kat nota kamu. Ini adalah isi padu untuk kon. Okey. Terus kepada kita buat latihan dia untuk menambah kefahaman isi padu kon. Sama dengan 1/3 pi J kuasa 2T 1/3 pi kita adalah soalan dia akan bagi dia 2/7. So darab pi 22/7. Jari kita berapa? 7. Sebab dia dah bagi tahu siap-siap kat sini 7. Kalau dia bagi tahu macam soalan tadi 7 macam ni, so kita bagi 2. Okay, so jari kita adalah 7. 7 kuasa 2. Tinggi kita berapa? Dia dah bagi 12. Okey, so ada satu lagi kena imbas kembali. Kamu nampak ni kan? Dia berkaitan dengan tinggi dan dia ada segitiga. So apa dia? Adalah teorem Pythagoras. Kena bear in mind. Kita akan, kalau kena soalan yang agak tricky, berkaitan dengan kibat dan pemikiran dia, kita kena imbas kembali teorem Pythagoras. 616. Betul. Terima kasih. Yang lain dapat? Dapat. Itu je, senang sangat isi padu kon ni. Mungkin masa permulaan ni cikgu yang waktu cikgu terangkan yang ini okeylah pening sikit, tapi apa yang cikgu nak sampaikan adalah untuk bagaimana terhasilnya formula kat bawah ni. Taklah tiba-tiba kamu masuk kelas, okey isi padu kon adalah pi J kuasa 2T. Mesti semua akan nganga kan macam kenapa pi J kuasa 2T? Dia ada benda ni lah daripada kita ambil luas bulatan, kita belajar daripada teorem Pythagoras, terhasillah dia punya formula ni. Okey, yang terakhir adalah isi padu sfera. Okay, kita masuk pada isi padu sfera.
Jadi dia punya formula, yang ni terus pada formula terus. Dia tak ada nak terang daripada luas, kerata rentas, darab tinggi. Dia tak ada sebab bulatan kan dia unik sikit. Jadi kamu silent je terus. Jadi isi padu sfera adalah bersamaan dengan 4/3 darab dengan pi J kuasa 3. So, ini kena highlight. Muka surat 114. 114 dia bagi maklumat adalah J kita adalah 7. J sama dengan 7. Jadi kita pun tulislah isi padu. Dia punya comelnya isi padu sfera ni, kita tak perlu maklumat lain. Kita hanya perlu tahu J je. Once kita dah tahu nilai J ni, boleh je masukkan dalam formula dia. 4/3 pi J kuasa 3. So we know that soalan dia akan bagi pi adalah 22/7. Pi kita per 7, jari kita 7 kuasa 3. So, tekan calculator dapat berapa? 1437. Point 33 cm kuasa 3. Semua dapat? Ada dah ni, kita dah habis dah untuk pembelajaran hari ini. Sekejap je sebab kita dah tahu basic-basic dia. Senang lah. Okey, sambil-sambil yang tengah buat ataupun yang dah, kalau yang dah buat dulu, teruskan. Cikgu nak tanya dulu kalau yang dah siap ni kan. Let's say kalau kita potong separuh. Ini kan sfera. Kita potong separuh, bulat ni, bola. Bila kita potong separuh, kamu tahu tak nama dia apa? Hemisfera. Yes, betul. Terima kasih. Pandai pun. Dia akan nama dia hemisfera. Macam mana nak kira volume untuk hemisfera? Okey, jadi sebenarnya bila kita potong separuh, kita ambil je balik formula ni. Isi padu sfera, cuma kita kena tambah kat depan ni 1/2 sebab kita potong separuh. Jadi sebenarnya isi padu, okey, cikgu kena padam sikit, kena tulis. Isi padu hemisfera ataupun hemisfera bersamaan dengan separuh daripada isi padu sfera. Okey. And then kita pun masukkan saja 1/2 dan dengan sfera ni formula dia 4/3 pi J kuasa 3. Dapatlah, inilah formula hemisfera. Senang. Tengok juga yang ni. Tambahan dia. Formula untuk isi padu hemisfera. Jadi, sama juga maklumat dia kalau kamu tengok 1/2 dia dah bagi. 4/3, pi pun kita akan tahulah pi adalah 22/7. So, maklumat yang kita perlu adalah hanya jejari. Let's say kalau soalan tu bagi jejari adalah 5. Okey, cuba kamu tekan kalkulator dapat berapa? 261. 261. 261 dia ada point tak? Point 90. 90, letak 90. Tak point 90 cm kuasa 3. Dapatlah. Inilah cara kira dia. So, apa yang kita belajar pada hari ini adalah volume ataupun isi padu. Okey, ini soalan dia. Soalan dia tak apa. Nanti kita jawab sama-sama. Jadi, ini adalah bentuk-bentuk yang kita tahu adalah yang pertama berkaitan dengan macam ni lah cikgu beritahu, prisma, silinder, piramid, kon dan sfera. Ada tambahan sikit daripada sfera ni adalah hemisfera. Separuh daripada sfera tu. Tapi sebenarnya dia pakai formula yang sama. Daripada kubus ni cikgu explain je sebenarnya. Kalau tak nak letak dalam slide pun tak apa. Isi padu prisma ni, ini adalah yang kamu perlu tahu. Isi padu prisma sama dengan luas kerata rentas darab tinggi. Silinder pula, dia punya formula adalah pi J kuasa 2 T. Okey, isi padu piramid pula 1/3 luas tapak darab tinggi. Manakala isi padu kon adalah 1/3 darab pi J kuasa 2 T. Dan yang terakhir adalah isi padu sfera pi 4/3 pi J kuasa 3. So, itu saja yang kita belajar hari ini. Okey, nak buat conclusion ke? Nak buat peta konsep ke? Kita sambung je balik apa yang kita buat hari tu. Which is, cikgu tambah sikit kotak dia. Kalau kamu rajin, kamu buatlah baru. Kalau kamu
tak rasa rajin sikit hari ni, kamu buat je macam ni. Buat kotak ni. Ambil nota kamu ni, buat kotak macam ni. Pakai pembaris lah, jangan jadi macam cikgu ni. Kat sini tak boleh nak pakai pembaris. Buat kotak macam ni. Ini adalah luas. Okey. Tambah pada dekat sini adalah isi padu. Okey, kamu bagi tahu cikgu, isi padu untuk kubus berapa? Panjang darab lebar darab tinggi. Betul, terima kasih. Isi padu kubus adalah panjang darab lebar darab tinggi. Okey, itu yang pertama. Okey, yang seterusnya adalah isi padu kuboid. Sama juga panjang darab lebar darab tinggi. Dia sama je, cuma nilai panjang dia akan berbeza lah. Panjang darab lebar darab tinggi. Okey. Seterusnya bentuk apa kita jumpa? Bentuk prisma. Okey, untuk bentuk prisma berapa formula dia? Berapa tadi kamu salin dekat dalam buku kamu? Luas kerata rentas. Luas. Okey, lepas prisma apa dia? Bentuk apa? Silinder. Silinder. Okey, terima kasih. Silinder macam ni. Okey, silinder. Isi padu silinder berapa? Pi J kuasa 2 darab tinggi. Pi J kuasa 2 darab tinggi. Okey, terima kasih Husni. Lagi yang lain siapa dia? Lepas isi silinder kita belajar apa? Piramid. Piramid. Okey, terima kasih. Siapa tu comelnya suara? Okey, piramid. Isi padu piramid berapa? 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Okey, terima kasih. Luas tapak darab tinggi. Okey. Okey, lepas piramid, siapa dia? Yang lain pula? Kon. Bila kon adalah macam ni, isi padu kon adalah sama dengan 1/3 darab Luas tapak darab tinggi. Berapa tu luas tapak dia? Pi R kuasa 2. Pi J kuasa 2 darab tinggi. Okey, tak payah tak darab, tak terus pada tinggi. Okey, sorry ya Fawaz. Okey, lepas kon berapa? Apa benda pula? Sfera. Sfera. Okey. Oh, terus dah sfera. Okey. Okey, so sfera this one, dia adalah sfera. Berapa dia punya formula? 4/3 4/3 darab pi J kuasa 3. Okey, 4/3 darab pi J kuasa 3. So, ini adalah apa yang kita belajar pada hari ini. Terima kasih pada yang bagi tahu pada cikgu tadi, isi padu kubus, isi padu kuboid. Itu adalah sebenarnya revision daripada apa yang kamu belajar daripada kelas yang lepas lah. Yang seterusnya adalah apa yang kita belajar. Input baru hari ini adalah prisma, silinder, piramid, kon dan sfera.